Alhamdulillah kita sangat bersyukur pagi ini diuji sedikit dengan KL Marathon. Kita tak terfikir pula ada majlis lari pagi ini tak boleh jadikan sebahagian daripada program juga. Tapi Alhamdulillah dapat kita sampai pada pagi ini untuk membincangkan satu tajuk yang sangat penting. Kita di peringkat pembela sekurang-kurangnya, kami sangat mengikuti dengan rapat isu semakan berkala sejagat ini ataupun UPR. Dan pada pagi ini saya diamanahkan untuk memberikan taklimat sedikit tentang proses UPR itu sendiri, apa yang akan berlaku dan apa yang telah kita ambil tindakan dari segi menghantar delegasi dan juga sebagainya. Sebelum tu kita pasti dalam suasana hari ini kita ada banyak perbincangan tentang isu hak asasi manusia. Kita semua maklum 2 hari yang lepas dilaporkan bahawa Malaysia telah pun disepakati oleh negara ASEAN untuk menjadi membida untuk bid untuk Majlis Keselamatan Ahli Tidak Tetap, anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu satu perkembangan yang sangat terkini. Dan ada juga beberapa perkembangan lain, antaranya pernyataan Suhakam tentang Prevention of Crime Act yang dikatakan tidak konstitusional, tidak berperlembagaan. Dan ini akan pasti akan menjadi satu lagi isu hak asasi manusia. Tapi perkembangan-perkembangan sebegini menunjukkan bahawa sebenarnya Malaysia berada dalam posisi yang sangat strategik dalam suasana orang membincangkan tentang hak asasi manusia jagat ini. Kita mempunyai peluang sebenarnya untuk menonjolkan diri, untuk memainkan peranan sebagai sebuah negara yang ada kedudukan, ada posisi Islam dalam perlembagaan persekutuannya. Dan kita akan dapat sebenarnya menunjukkan bahawa interaksi antara Islam dan hak asasi manusia itu boleh berlaku dengan syarat kita betul-betul bersifat artikulatif, kita memainkan peranan strategik dan sebagainya. Jadi untuk taklimat pada pagi ini, saya ingin berikan latar belakang sikit. Tahun 2005-2006 berlaku satu proses apa yang dikatakan sebagai reformasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di bawah Kofi Annan. Jadi masa itu kalau kita ikuti perbincangan perbahasan yang berlaku, ada banyak sebenarnya kritikan terhadap sistem PBB ini. Dengan kadang-kadang kerana birokrasi dan sebagainya. Jadi semasa itu ditukar daripada Human Rights Commission Suruhanjaya Hak Asasi Manusia kepada Human Rights Council. Yang ada sekarang ini di Geneva itu adalah HRC, salah satu badan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kalau kita nak bercakap tentang hak asasi manusia ini, kita ada 3 dokumen utama yang kita perlu ketahui lah. Yang pertama ialah UDHR ataupun Universal Declaration of Human Rights 1948. Yang kedua ialah ICCPR, International Covenant of Civil and Political Rights, dan ICESR, International Covenant on Economic and Social Rights, hak-hak sivil dan politik dan juga hak-hak ekonomi dan juga hak sosial. Jadi 3 dokumen yang utama ini membentuk gerakan hak asasi manusia sedunia, ataupun sejagat yang digunakan. Jadi semasa satu persidangan di New York telah dibahaskan tentang penubuhan Human Rights Council HRC, dan di bawah HRC ini satu mekanisme telah pun dibuat di bawah resolusi 60-251 PBB. Resolusi itu dibuat pada bulan Mac, kemudian dokumen itu diisytiharkan pada bulan April 2006 tentang mekanisme UPR, Universal Periodic Review. Semua negara anggota terlibat, dan ini sebenarnya sebagai satu cara untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menjalankan secara berkesan, menjalankan secara efektif semakan hak asasi manusia di negara-negara anggota. Tapi sebelum itu saya perlu sebutkan kenapa saya sebut di awal tadi bahawa Malaysia sebenarnya boleh memainkan peranan. Kita lihat bahawa dalam bercakap tentang hak asasi manusia ini, kita kena berhati-hati bila ada tekanan-tekanan ataupun tuntutan-tuntutan yang digunakan melalui saluran hak asasi manusia ini. Dan premis kita adalah kita tahu bahawa latar belakang hak asasi manusia ini berasal daripada pengalaman
pengalaman ataupun sejarah negara-negara barat yang menghadapi trauma. Satunya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan mereka membuat keputusan untuk mengeluarkan ataupun mengisytiharkan UDHR ini pada tahun 1948. Dan kita perlu tahu hakikatnya ni, bahawa latar belakang hak asasi manusia sejagat ini ataupun HAM, saya akan pakai HAM, HAM. Latar belakang HAM ini sebenarnya adalah satu perkara yang bukan saja bersifat sekular, tetapi sebenarnya menunjukkan ataupun menzahirkan sifat hipokrasi negara-negara barat. Jadi kalau kita hendak berdebat, khususnya pada rakan-rakan kita yang akan pergi ke Geneva, bila kita hendak berhujah dengan mereka ini, maknanya kita kena kembalikan. Saya akan tunjuk kenapa sebenarnya mereka berselindung di sebalik hak asasi manusia ini untuk memasukkan hak-hak yang mereka mahu mengikut interpretasi barat, tafsiran barat. Dan ini adalah salah satu wawancara pada awal tahun ini. Syekh Dr. Abdul Hakim Murad, beliau pernah datang beberapa kali di Malaysia. Beliau menyebutkan bahawa the author of the Universal Declaration of Human Rights, tunjuk sini, ini gambar Charles Habib Malik. Beliau adalah seorang dikatakan negarawan Lebanon, Lebanese Catholic. Beliau ni menggantikan Eleanor Roosevelt yang Pesuruhjaya hak asasi manusia semasa itu, dan menulis, beliau yang mendraft Universal Declaration of Human Rights. Sebab itu kita kena berhati-hati bila kita bercakap hak asasi manusia. Kita lihat di Malaysia pun terdapat ramai NGO hak asasi manusia yang gairah untuk membincangkan tentang hak asasi manusia ni. Tapi pada hakikatnya beliau adalah salah seorang intelektual yang berada di belakang penubuhan Parti Falangis. Parti Falangis ini adalah yang membunuh rakyat masyarakat awam Palestin pada tahun 1982, Sabra dan Shatila, kalau kita ingat lagi. Jadi terdapat juga ini sejarah hitam sebenarnya yang berada di belakang UDHR ini. Apabila mereka mahu bercakap tentang gerakan hak asasi manusia sejagat, kita perlu faham bahawa ini adalah sejarah yang cuba disembunyikan, didedahkan dan diberitahu oleh sarjana Islam kita sendiri di Universiti Cambridge bahawa inilah orangnya yang mendraft ataupun menulis UDHR itu bersama-sama dengan pemuka-pemuka hak asasi manusia yang lain semasa itu. Jadi berlatar belakangkan ini sebenarnya kita perlu berhati-hati dalam membicarakan tentang hak asasi manusia ini. Kembali kepada UPR, mekanisme UPR ini 193 negara anggota PBB terlibat. Proses pertama berlaku pada 2009. Dia 4 tahun sekali. Semua negara anggota kena menyertai proses semakan ini. Dan dia dijalankan secara, proses dia 3 jam je. Kalau yang akan berlaku di Malaysia 24 Oktober nanti hanya 3 jam semakan dia. Jadi bila berlaku, dia akan ada negara-negara Troika, dipanggil. Negara Troika ni 3 negara yang akan menjadi rakan pada semakan. Sebagai contoh, kalau Malaysia pada tahun ini, yang akan jadi negara-negara Troika ialah Switzerland, Jepun dan juga Kenya. Dan 3 negara ni akan bantu untuk membukakan semakan terhadap Malaysia. Dan kemudian dia akan buka kepada floor daripada stakeholder, daripada negara-negara anggota lain, daripada NGO pun akan bercakap untuk menyatakan pandangan mereka tentang rekod asasi manusia sebuah negara. Ini gambaran bagaimana semakan. Jadi semakan itu berlaku setiap 4 tahun sekali. Tapi ini proses yang berlaku. Dia berlaku 4 tahun. Termasuk proses untuk menyediakan laporan itu. Pada step 1, tahun pertama, kalau lihat daripada sebelah kiri tu, kemudian kerajaan akan disemak semasa di Geneva, di Majlis Hak Asasi Manusia. Lepas tu ada report working group ataupun kumpulan kerja yang akan menyiapkan laporan berdasarkan kepada respon-respon negara-negara dan juga daripada NGO. Kemudian di adoption dekat di Human Rights Council dan follow up proses. Follow up proses ini yang berlaku contohnya kalau Malaysia memberikan komitmen untuk meminda undang-undang tempatan ataupun untuk ikut. Kalau katakan contoh Malaysia bersetuju untuk menandatangani satu treaty ataupun perjanjian antarabangsa, obligasi antarabangsa, maka Malaysia harus memastikan bahawa undang-undang domestiknya juga mengikuti treaty tersebut. Contoh yang kita dah sign, Malaysia belum UDHR kita dah sign, kita setuju dengan perisytiharan itu secara umum.
Kemudian CEDAW, Convention on Elimination Against of Discrimination Against Women, dan CRC, CEDAW dan CRC. Ada lagi 6 treaties yang kita perjanjian yang masih lagi kita belum tanda tangani. Dan ada juga di dalam CEDAW, dalam CRC ada a few reservations yang kita tidak ikutlah, kita sign tapi kita tidak setuju untuk mengikut sesetengah klausa dalam perjanjian tersebut. Jadi ini proses yang berlaku 4 tahun. Maknanya walaupun kita tengok di kemuncaknya adalah semasa di Geneva, tapi sebenarnya proses itu lobbynya berlaku di sepanjang 4 tahun. Maknanya 2009 itu kali pertama Malaysia melakukan ataupun menjalani semakan. 2013 ni adalah kali kedua. Jadi dah ada 2 report, dah ada 2 laporan tentang rekod hak asasi manusia Malaysia yang pada kali ini akan dibentangkan. Okey, kita committed dalam proses ini. Kami membuat keputusan untuk menyertai proses ini bukan kerana kita hendak menentang UPR itu sebagai satu proses. UPR segi mekanismenya ialah satu mekanisme yang sewajar untuk kita sertai. Dan 11 Februari 2009 merupakan semakan pertama 62 syur yang kita telah diutarakan, dinyatakan oleh negara-negara anggota. 90 wakil negara-negara anggota PBB bercakap dan memberikan saranan kepada Malaysia. Yang menariknya, tahun 2009 yang menyelamatkan Malaysia semasa dibuka untuk floor bercakap, negara-negara yang banyak bercakap ialah negara OIC dan juga negara NAM, NAM. Kerana Malaysia ada standing yang baik di kalangan negara OIC dan juga negara berkecuali ini, Malaysia ada standing yang baik. Jadi pandangan-pandangan terhadap Malaysia itu sebenarnya adalah pandangan-pandangan yang adil, yang sederhana. Yang banyak beri masalah sebenarnya adalah daripada NGO hak asasi manusia dari Malaysia sendiri. Mereka yang banyak sebenarnya menyuarakan perkara dan memberikan sebenarnya label-label, istilah-istilah, tafsiran-tafsiran yang tidak tepat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sebagai contoh laporan 2009 yang dihantar kepada Human Rights Council, pada perenggan B itu ada disebutkan tentang kes Cik Omar Cik Soh. Kalau siapa yang biasa dengar kes Cik Omar Cik Soh ni, tentang keputusan Tun Saleh Abbas dan remark beliau yang menyatakan bahawa undang-undang negara pada ketika itu adalah undang-undang yang sekular. Tapi digunakan para NGO hak asasi manusia ini menggunakan kes Cik Omar Cik Soh itu untuk menyatakan bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara sekular. Itu diletak di dalam perenggan, di dalam laporan. Jadi perspektif sebeginilah, label-label yang sebegini yang sebenarnya menjadi satu perkara yang kita nak elakkan, dan kita perlu berikan gambaran yang tepat kepada negara-negara anggota lain supaya mereka boleh membuat komen yang adil kepada Malaysia. Itu yang kita nak. Kita bezakan dengan Israel. Sebenarnya bila awal tadi saya sebut bahawa UPR ni boleh jadi medan dakwah ataupun medan manipulasi hak asasi manusia. Kenapa medan dakwah? Kalau kita tunjukkan contoh yang baik, kita boleh berhujah dengan cara baik. Saya akan tunjukkan sebagai contoh keputusan Kumpulan Hak Asasi Manusia OIC dalam bincangkan SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity. Jadi Israel bulan Januari baru ni mereka telah menarik diri. Dia buat keputusan untuk tarik diri kerana tidak tahan dengan Iran dan juga Turki yang menekan tentang isu Palestin, hak-hak orang awam yang dizalimi, dibunuh dengan kejam di Palestin. Oleh kerana itu Israel telah mengugut dan telah menarik diri. Dia masuk balik bulan Mac, telah dipujuk oleh Majlis Hak Asasi Manusia. Dia masuk balik dalam bersetuju untuk mengikuti proses UPR ini. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya UPR ini, kalau kita boleh dominasi, kita boleh artikulatif, kita boleh berhujah dengan cara baik, maka ia boleh sebenarnya be in our favour. Dia boleh membantu kita sebenarnya untuk menjadi medan dakwah. Dan ada negara tertentu yang boleh memanipulasi proses ini. Kalau kuat lobbynya, bagi contoh, kalau apa yang terkena terhadap Israel itu apabila lobby tentang isu hak rakyat Palestin, maka tak tahan dia sampai dia terpaksa keluar, sampai Amerika terpaksa pujuk balik. Dan in fact Amerika pun ada kecenderungan untuk menarik diri kerana mereka sendiri sebenarnya ada masalah banyak dari segi, semasa itu saya ingat 2009 itu isu tahanan Guantanamo Bay sebagai contoh. Ini semua ditimbulkan. Jadi mereka tidak mahu kes-kes begini didedahkan.
Jadi siapa yang kuat dominate, siapa yang berhujah dengan lebih baik, maka dia yang akan prevail. Okay? Dan ada 5 sebab saya ingin gariskan kenapa Malaysia harus mengambil posisi yang strategik dalam hal ini. Yang pertama, Konvensyen Dunia Hak Asasi Manusia 1993 di Vienna. Yang kedua, konsisten dengan pendirian OIC. Yang ketiga, pendirian bersama ASEAN. Yang keempat, Islam agama negara. Dan yang kelima, antara kedaulatan negara dan perisytiharan antarabangsa. Yang pertama, Konvensyen Hak Asasi Manusia 1993 di Vienna. Yang ini ramai di kalangan aktivis hak asasi manusia yang liberal, sekular, mereka tidak mahu keluarkan perkara ini kerana mereka tahu bahawa ini yang mengganggu, sebenarnya yang mengatakan bahawa Malaysia tidak boleh have absolute total freedom, total human rights achievement. Pertimbangan terhadap faktor agama, budaya dan sejarah sesuatu negara di dalam merealisasikan pencapaian hak asasi manusia. Disebut dalam fasal 5 pengisytiharan Vienna dan program tindakan Vienna Declaration and Program of Action. Kesemua hak asasi manusia adalah universal, tidak terbahagi dan saling gantung dan berhubung kait. Masyarakat antarabangsa mesti melayan hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan sama atas kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Sementara kepentingan ketelitian kebangsaan dan daerah dan pelbagai latar belakang sejarah, kebudayaan dan agama haruslah diambil perhatian. Ia merupakan kewajipan negara tanpa menghiraukan sistem politik, kebudayaan dan keekonomian mereka untuk menggalakkan dan melindungi kesemua hak asasi manusia serta kebebasan asas. Saya sebut bahawa pertimbangan terhadap sejarah, kebudayaan, agama, faktor agama itu mesti juga diberikan perhatian. Tidak boleh secara sembrono kita nak melaksanakan apa yang dikatakan sebagai Universal Human Rights Principles. Setiap negara kita kena tengok secara relatif. Kena tengok apa realiti. Sebab itu kalau ada perlembagaan persatuan sebuah negara, sebagai contoh, kita meletakkan Islam sebagai agama negara, maka ada peranan di situ dan mesti dihormati oleh hatta di peringkat PBB sekalipun. Yang kedua, kenapa kita kena memposisikan diri kita secara strategik? Sebenarnya dalam pentas perbahasan hak asasi manusia ini, pendirian Malaysia sangat jelas. Dan pada 14 Februari 2012 ada satu surat yang ditulis, kita boleh download dalam internet. Ada satu surat yang telah ditulis oleh kumpulan tetap Jawatankuasa Tetap Hak Asasi Manusia OIC, ditulis kepada Miss Laura Dupuy-Lessery. Beliau adalah presiden kepada Human Rights Council. Yang masa tu kumpulan-kumpulan negara OIC ini, dia tak setuju dengan usaha untuk nak memperkenalkan istilah-istilah yang asing dan liberal tentang hak-hak SOGI ini, Sexual Orientation and Gender Identity, LGBT. Pada bulan Februari 2012 itu, sebelum diperkenalkan resolusi 1719 itu, telah dibuat satu forum untuk memperkenalkan istilah-istilah ini. Dan dalam kita baca dalam surat itu, sebenarnya negara-negara OIC, negara-negara Islam telah pun bersetuju untuk menolak, kerana mereka kata tidak sepakat di dalam sistem PBB itu, dalam UDHR, tidak sepakat dengan hak-hak LGBT ini. Dan ini sebenarnya disokong juga oleh agama-agama lain. Institut Katolik Amerika masa itu menyatakan sokongan terhadap hal ini, bahawa tidak boleh diperkenalkan istilah-istilah asing yang tidak pernah dipersetujui, disepakati secara bersama oleh anggota-anggota PBB. Ini contohnya. Dan kita sebenarnya kuat, kita prevail dalam isu ini. Ada juga wakil Malaysia yang pergi, mereka telah menarik diri keluar daripada Dewan semasa forum itu dijalankan untuk memperkenalkan 1719. Tetapi resolusi 1719 ini lulus juga, resolusi tentang hak asasi manusia ini, kerana sebelum itu tidak ada prinsip-prinsip Yogyakarta, perisytiharan prinsip-prinsip Yogyakarta tahun 2006 yang dibuat di negara terbesar Muslim, iaitu Indonesia. Jadi oleh kerana itu, maknanya lobby mereka daripada tahun 2006 itu, setelah beberapa puluh tahun kita tengok lobby-lobby untuk hak-hak LGBT ini, mereka berjaya mewujudkan pengisytiharan prinsip-prinsip Yogyakarta. Dan selepas 6 tahun, mereka telah berjaya mencapai resolusi 1719. This is the power of lobby. This is the power of articulation.
Ya, dari segi kalau kita tengok gerakan LGBT sebagai contoh daripada tahun 73 ataupun tahun 66 sebelum tu, tahun 73 bila dikeluarkan takrif LGBT itu sebagai penyakit mental. Kemudian tahun 82 WHO pula mengiktiraf bahawa LGBT ini bukanlah satu penyakit mental. Sampailah kita tengok mereka berjaya mengeluarkan 2006 prinsip-prinsip Yogyakarta, dan 2012 mereka berjaya mencapai resolusi 1719. Dan resolusi 1719 inilah yang sekarang ini sudah mula menekan. Ada 14 negara setakat ini yang telah memulakan ataupun memberikan keizinan untuk perkahwinan sesama sejenis. Dan yang terkini, yang negara yang ke-15 saya dengar ialah Thailand. Thailand dah ada draft akta perkahwinan sesama sejenis yang sedang dicuba untuk diperkenalkan. Ini nampak kekuatan dari segi lobby itu. Yang ketiga ialah pendirian Malaysia di peringkat ASEAN sebenarnya. Kerana kita dah ada standing. Yang amat berhormat Perdana Menteri boleh bercakap, pemimpin-pemimpin negara boleh menolak kehendak ataupun usaha ataupun lobby untuk memasukkan hak-hak LGBT ke dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN, kerana kita ada, negara kita ada agama. Kerana Islam itu agama persekutuan, Islam itu agama negara, maka dia menghalang daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan hak-hak LGBT ini, ya, masuk bertentangan dengan agama, masuk ke dalam perisytiharan deklarasi hak asasi manusia ASEAN. Dan ini diakui sendiri. Orang Singapura sendiri, pengarah pembangunan masyarakat Sekretariat ASEAN Daniel Lee menyatakan bahawa di negara-negara ASEAN kebebasan sepenuhnya tidak mungkin dapat dinikmati kerana terdapat begitu banyak agama dan perbezaan etnik. Ini diakui sendiri oleh orang ASEAN di peringkat ASEAN, bahawa kita tidak boleh mendapatkan ataupun memenangi hak mutlak hak asasi manusia ini, ya. Bila Malaysia membuat pendirian begini, itu menunjukkan bahawa kita ada kekuatan dan kita boleh berhujah menolak perkara-perkara yang tidak memenuhi fitrah keagamaan ataupun budaya daripada dimasukkan ke mana-mana deklarasi. Sama juga dalam proses semakan UPR nanti. Kemudian ini perkara yang tuan-tuan dan puan sering dengar tentang kedudukan Islam sebagai agama negara, perkara 31 Perlembagaan Persekutuan, dan juga Sumpah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong menurut jadual keempat Perlembagaan Persekutuan, perkara 37. Dan hakikat ini, kalau perwakilan negara yang pergi, sama ada menteri ataupun sama ada delegasi Wisma Putra ataupun mana-mana delegasi kerajaan yang pergi, mereka terikat dengan sumpah yang di-Pertuan Agong ini untuk mempertahankan Islam dalam keadaan apa sekalipun. Kalau mereka bersetuju untuk menandatangani sesuatu perkara, satu perisytiharan, satu perjanjian, itu mereka mesti ingat di dalam kepala mereka bahawa mereka terikat dengan sumpah ini sebagai penjawat awam, sebagai delegasi negara. Dan ini telah banyak diterangkan dengan panjang lebar oleh rakan-rakan kita. Saudara Haji Nasib banyak sebut, Datuk Zainul Rizal sendiri sebut. Dan ada kertas yang amat bahagia Tun Ahmad Fairuz itu tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Itu juga jelas. Saya fikir saya tidak perlu panjangkan. Dan antara kedaulatan negara dan perisytiharan antarabangsa, bila kita pergi ke sana, kita bawa senjata ini. Ada 5 perkara yang kita boleh bentangkan. Salah satunya ialah ini, kes-kes di dalam mahkamah di Malaysia yang memutuskan tentang kedaulatan undang-undang negara mengatasi perisytiharan antarabangsa. Ada 2 kes yang saya boleh sebut. Yang pertama ialah Universiti Merdeka lawan Kerajaan Malaysia. Yang kedua, Muhammad Izzam Muhammad Noor lawan Ketua Polis Negara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google dua-dua kes ni, baca penghakiman. Yang pertamanya Hakim Yusof Abdul Kadir menyebutkan bahawa UDHR itu adalah bersifat pengisytiharan. It is a statement of principles. Dia tidak mengikat undang-undang, dia tidak menjadikan sesuatu negara itu perlu patuh tunduk mengubah undang-undang domestik. Dan Hakim Siti Norma Yaakob dalam Muhammad Nizam Muhammad Noor juga memberitahu bahawa UDHR itu adalah declaratory in nature, yang bersifat mengisytiharkan dan tidak mengikat undang-undang tempatan, tidak menjadikan kita perlu mengikut ataupun tunduk kepada undang-undang antarabangsa terhadap perkara yang bersifat domestik. Kita pergi kepada Komanggo, kita
yang menjadi asas pada kebimbangan kita ialah sebenarnya tuntutan-tuntutan yang wujud di dalam Komanggo. Komanggo ni merupakan coalition of Malaysian NGOs in the UPR process. Ada beberapa Komanggo sebenarnya, tapi yang Komanggo ini dia khusus kepada UPR proses. Antaranya ialah Tenaga Nita, Bar Council, Amnesty International, dan banyak lagi, 52 ataupun 54 sebenarnya, 54 badan-badan organisasi di dalam coalition ini yang telah bergabung dan menyatakan bahawa mereka menuntut beberapa perkara. Secara prinsipnya kita tidak menentang perkara-perkara baik yang mereka tuntut. Contohnya, kalau mereka mahu menuntut hak-hak yang baik untuk pelarian, refugees, dan juga hatta kalau hak-hak yang justified, yang valid, yang sahih dari segi nak memperbaiki pentadbiran undang-undang syariah sebagai contoh, itu kita tidak tolak. Kalau dia nak memperbaiki hak kanak-kanak sebagai contoh, kebajikan kanak-kanak sebagai contoh, kemudian dia nak menimbulkan isu tentang hak alam sekitar sebagai contoh, ini antara banyak perkara yang dibawa. Tetapi terselit di dalam tuntutan-tuntutan Komanggo ini, dan juga perspektif ataupun tanggapan-tanggapan yang salah yang diberikan terhadap perkara yang melibatkan agama Islam. Kita ada sebagai contoh tuntutan-tuntutan yang tidak menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama negara. Kalau kita pergi balik kepada perbahasan universalism lawan relativism tadi, saya sebut kenapa kita perlu pertahankan, ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh dituntut kerana realiti budaya, agama, latar belakang sosial, sejarah sebuah negara. Dan khusus pada Malaysia ini, kita ada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dan kita kena hormati kedudukan itu dalam kegairahan kita untuk menuntut hak-hak asasi manusia. Dan terdapat juga percubaan untuk sengaja mengelirukan seolah-olah Malaysia adalah sebuah negara sekular yang meletakkan semua agama sebagai sama rata. Saya sebutkan tadi dalam laporan Komanggo diletakkan tentang kes, dirujuk tentang kes Cik Umar Cik Soh yang mengatakan bahawa kononnya Malaysia adalah sebuah negara sekular, padahal tidak betul. Yang boleh disebutkan oleh Tun Salleh Abbas bahawa undang-undang ketika itu ialah undang-undang sekular, dan itu tidak menjadikan Malaysia sebuah negara sekular, kerana kita juga ada sistem syariah dan kita juga melaksanakan beberapa undang-undang yang sebenarnya menepati prinsip-prinsip ataupun maqasid syariah. Contoh-contoh tuntutan Komanggo yang kita sempat tengok dalam laporan yang dikeluarkan pada 2009 dan juga laporan yang terkini yang dikeluarkan pada bulan Mac 2013, antaranya ialah perenggan satu, mereka menuntut kita menandatangani, Malaysia masih belum lagi menandatangani ICCPR. Contoh yang berbahaya yang kita sepatutnya tidak boleh kita kena elakkan untuk daripada Malaysia tandatangani ialah perkara 18 ICCPR berhubungan dengan hak kebebasan beragama, dan disebut di situ komen jawatankuasa ICCPR mengenai the right to replace one's current religion or belief with another. Ini hak untuk murtad. Ini surely is not compatible with what is in our constitution, dan kita dalam undang-undang syariah juga, kita hak untuk murtad itu adalah satu perkara yang sebenarnya adalah satu perkara yang kita bincangkan di dalam agama kita. Ada pandangan-pandangan fuqaha dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita secara sembrono menandatangani ke 18 ICCPR ini, berbahaya. Maknanya freedom of religion itu is not an absolute freedom, ada limit dia, ya. Kemudian tuntutan yang kedua, ini implikasinya boleh mengizinkan pemurtadan berlaku secara berluasa, dan kita ada kes Azlina Jalani sebagai contoh yang dah menggariskan prinsip utama, ya, tentang bagaimana jika seorang Islam itu hendak menuntut pengisytiharan tentang status agamanya bagaimana, dan kemudian kita ada jurisdiction ataupun bidang kuasa mahkamah syariah yang boleh menentukan tentang status agama seseorang itu. Perenggan 6.8, kita menuntut Malaysia menandatangani dan memeterai International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD, dan menyediakan rangka kerja undang-undang untuk mengadaptasi obligasi antarabangsa ke dalam undang-undang domestik.
Yang menjadi masalahnya ialah the labeling dari segi racism. Dia menggunakan ICE Abdi ini untuk juga mentafsirkan tindakan-tindakan domestik. Katakan kita ada isu positive discrimination sebagai contoh, kita ada artikel 153 sebagai contoh, tentang hak istimewa Bumiputera orang Melayu, tafsiran Melayu dan hak-hak Melayu. Ini semua dimasukkan ke dalam satu bag secara sekaligus dan ditafsirkan sebagai racism. Padahal tidak semua perkara tindakan domestik itu adalah bersifat racism. Kita ada justification tertentu. Yang menjadi masalah ialah istilah dan acuan sekular barat ini yang memaksakan penafsiran istilah racism atau perkauman ke atas sebuah negara yang berdaulat. Nak ikut standard barat, maknanya kalau diistilahkan satu perkara itu sebagai racism, kita kena ikut telunjuk dia. Dan ini mengenepikan tindakan-tindakan domestik seperti yang saya sebut, dan tidak boleh sebenarnya kita mengizinkan Malaysia tunduk pada perkara ini, kerana yang diberikan selalu ialah label negatif dan juga bersifat stereotype. Kita tidak mahu ada stereotype Islamofobia, perkara-perkara yang macam tu, yang sebenarnya lebih kepada lobby-lobby media antarabangsa untuk memberikan gambaran buruk kepada negara kita. Kalau siapa yang sempat membaca Thomas Lantos Foundation, Yayasan Thomas Lantos ada keluarkan satu briefing kepada Department of State yang menyebut bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, disebut dalam laporan itu, kita boleh baca, ada dalam internet, tindakan-tindakan untuk memberikan keistimewaan kuota pekerjaan kepada Bumiputera itu dijadikan isu racism. Padahal kita setuju mungkin ada isu-isu pelaksanaan yang lemah, tetapi untuk melabelkan perkara itu sebagai satu perkara racism adalah tidak patut, kerana realiti Malaysia ini kita tahu bagaimana kedudukan negara kita dan juga kedudukan masalah kita yang kita sedang selesaikan. Kemudian perenggan 6.11 dan 6.12, ini satu isu yang juga besar. Saya dah beritahu di awal tadi tentang hak-hak LGBT. Malaysia ditekan untuk mengiktiraf hak-hak LGBT ini, dan di dalam laporan Komanggo itu disebut sebagai contoh, kalau ada penguasaan terhadap golongan LGBT itu dipanggil sebagai diskriminasi, itu dipanggil sebagai penzaliman, sebagai penganiayaan. Sepatutnya kalau perkara itu dah pun diputuskan oleh undang-undang domestik dalam Seksyen 377A sebagai contoh, kelakuan sodomi, liwat dan sebagainya, dan dalam enactment syariah juga ada kesalahan-kesalahan yang berpakaian seperti wanita, transgender, cross-dressing dan sebagainya. Itu sebenarnya kita ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar kita yang hak dalam agama Islam untuk melaksanakannya. Dari segi pelaksanaan mungkin, dari segi metod kita nak laksanakan, dari segi kelemahan penguatkuasaan, kita boleh perbaiki. Tetapi untuk mempersoalkan prinsip hak asasi manusia fundamental itu yang menjadi masalah yang ditekan dalam hak SOGI ini. Dan kita dah pun sebenarnya contoh yang saya berikan di awal tadi tentang penjualan Malaysia di peringkat OIC, dan kita dah pun nyatakan pandangan kita bersama dengan negara-negara Islam yang lain bahawa usaha untuk memperkenalkan istilah hak-hak LGBT ini adalah satu perkara yang asing, yang tidak diterima oleh majoriti negara-negara anggota PBB. Diistilahkan sebagai percubaan untuk memperkenalkan istilah-istilah yang asing di dalam UDHR sendiri. Ini disokong oleh Institut Katolik Amerika dan juga banyak negara-negara, sebagai contoh Rusia sekarang ni kita tengok dengan anti-gay law-nya. Negara-negara barat sendiri yang banyak sebenarnya tidak mahu hak-hak ini dimasukkan sebagai hak-hak LGBT. Kalau kita punya respon, kita beritahu bahawa we have to go back to the original position prior to 1973, di mana tafsiran ataupun klasifikasi LGBT ini, homosexuality, diletakkan sebagai penyakit mental, dan we have to deal in such a way, and that is not discrimination. Kalau kita ada orang yang sakit, ada orang yang penyakit mental, ada orang yang need psychiatric help, then by all means kita buat dengan cara itu. Tetapi untuk memberikan public recognition, untuk memberikan social recognition, untuk memberikan legal recognition, yang akhirnya tujuan akhirnya ialah untuk mengiktiraf perkahwinan sesama jenis, itu kita kena tolak. Itu kita kena pastikan bahawa tidak berlaku, kerana ia menghancurkan tamadun kemanusiaan.
Jadi tekanan-tekanan yang paling banyak sekarang ni daripada tahun 2009 terhadap Malaysia, dan juga akan diulang sekali lagi pada tahun 2013 ini, adalah untuk menghapuskan Seksyen 377A Kanun Keseksaan berhubung jenayah liwat. Perenggan 6.2 Kada 153 Perlembagaan Persekutuan yang saya sebut tadi, kita boleh berhujah. Di kalangan kita mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi pada hakikatnya ada juga hujahan kontrak sosial dan juga ciri-ciri utama yang membentuk Perlembagaan Persekutuan. Bagaimana sebenarnya kedudukan istimewa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan itu bukanlah datang pada waktu kita mencapai kemerdekaan. Ia datang lebih awal lagi. Dan bagaimana benda itu sebenarnya dalam sejarah yang panjang negara Malaysia tidak boleh dengan sewenang-wenangnya dipersoalkan sebagai satu diskriminasi terhadap kaum-kaum lain. Okey. Perenggan 9 persoalkan enactment kesalahan jenayah syariah, khususnya perenggan 9.5 mendesak pemansuhan atau perpindaan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah dan enactment yang didakwa sebagai mengganggu hak peribadi. Dia kata is against the right to privacy. Right to privacy. Sikit dia minit. Right to privacy dan juga against moral policing. Dia kata benda ni diistilahkan, diberikan tafsiran atau diberikan label yang negatif tentang undang-undang kesalahan jenayah syariah. Perenggan 10, ini yang kita sedang hadapi, tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian yang masih lagi belum diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia. Larangan terhadap penganut ajaran Syiah menyebarkan fahaman mereka, hak seorang agama bapa beragama Islam untuk mengislamkan hak di bawah umur. Ini semua dimasukkan dalam laporan pada tahun 2013 dan akan dibentangkan semasa 24 Oktober nanti. Usaha yang kita telah lakukan setakat ini, sebelum saya akhiri pembentangan saya, bengkel khas pada 21 Januari kita telah membuat anjuran Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Kita telah memanggil kawan-kawan kita daripada NGO Islam untuk meneliti isu-isu yang ditimbulkan oleh Komanggo dan Suakam. Kita dah tubuhkan di kalangan mereka yang akan pergi. Sekurang-kurangnya ada 12 orang daripada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita dalam NGO Islam yang akan pergi ke Geneva, dan mereka ini telah dibahagikan kepada kluster-kluster. Dan hari ini kalau ada lagi input-input daripada NGO-NGO sekalian, kita boleh dapatkan respons untuk kita bawa sebagai hujah di Geneva nanti. Penglibatan dalam sesi-sesi konsultasi dan dua sesi perundingan telah pun dibuat di Wisma Putra dengan proses UPR di dalam menyiapkan draft laporan kebangsaan kepada UPR. Draft laporan kebangsaan ni boleh kita perolehi daripada internet. Kita dah ada draftnya dalam ni yang telah pun diluluskan oleh pihak kabinet dan telah pun dimasukkan ke UPR untuk proses UPR nanti. Jalan yang kita nak buat hari ini 29 September, kita buat sidang khas, sidang meja bulat khas Muslim UPRO, dan kita wujudkan satu gabungan yang dipanggil sebagai Muslim UPRO sebagai tonggak gabungan NGI bagi menghadapi proses UPR pada tahun ini 2013 dan tahun-tahun mendatang. Memorandum kepada kerajaan berhubung penegasan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan menolak tuntutan-tuntutan daripada Komanggo yang telah saya sebutkan, dan penyertaan agresif Pertubuhan Islam. Kita ada 12 delegasi daripada kalangan Komanggo, saya fikir lebih 60 orang yang akan pergi, dan mereka semua accredited. Mereka dibantu oleh Forum Asia sebagai contoh, mereka dibantu oleh Amnesty International, mereka dibantu oleh Beckett Fund, banyak dana yang dapat 1 million USD untuk mereka pergi dan lobby, dan they are already there. Mereka dah pun ada sana daripada awal September untuk melobi negara-negara lain supaya memastikan bahawa bila mereka mengemukakan isu semasa hujahan semakan nanti, negara-negara lain akan turut membantu menekan Malaysia supaya ikut patuh pada tuntutan-tuntutan mereka. Jadi apa yang boleh kita buat, ini adalah penyertaan kali pertama NGO Islam. Sekurang-kurangnya kita nak mengelakkan negara-negara anggota PBB dapat persepsi yang salah tentang Malaysia. Kita pastikan bahawa mereka faham tentang kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan itu, dan mereka faham bahawa tidak semua tuntutan-tuntutan hak asasi manusia itu boleh diperolehi kerana realiti budaya agama negara. Okey, saya sebut tadi dua perkara yang di awal proses UPR ini berpotensi menjadi medan manipulasi kumpulan-kumpulan sekular liberal yang bertopengkan perjuangan HAM, kebebasan dan demokrasi. Ini dah dibuktikan kedudukan Israel tadi, bagaimana bila Israel ditekan tentang hak Palestin itu, mereka menarik diri daripada proses UPR, tapi mereka manipulate masuk balik
apabila dipujuk, dan itu menjadikan sebenarnya kita boleh lihat ada manipulasi di kalangan negara-negara barat, negara tertentu yang tidak mahu disemak rekod hak asasi manusia mereka. Jika kita sepakat, artikulatif, peka dan mengambil langkah yang strategik, kita bijaksana, kita engage dengan mereka, kita mengemukakan hujah yang baik, ia boleh menjadi saluran dakwah. Model Malaysia sebagai Islam yang mempunyai agama negara itu adalah satu model di dunia. Kalau kita tengok Pakistan sebagai contoh, dia rujuk kepada Quran dan Sunnah, itu pun menghadapi masalah juga. Tapi bila kita letakkan Islam sebagai agama negara, seolah-olah Malaysia ini beragama Islam, maka lebih luas rujukan terhadap Islam itu boleh dibuat. Perkara 31 Perlembagaan Persekutuan. Okay? Dan Muslim UPRO ini diwujudkan sebagai gagasan mithali ke arah memantau isu-isu berkaitan hak asasi manusia, sebahagian usaha mempertahankan kedudukan Islam sebagai agama negara, menjulang syariat serta menghancurkan usaha manipulasi HAM di berbagai peringkat. Kita mahu engage dengan mereka, kita mahu menyatakan bahawa kita boleh berinteraksi, Islam itu boleh berinteraksi dengan asasi manusia, tetapi versi yang mana? Dia nak pakai cover yang mana hak asasi manusia ini? Adakah kita nak memberikan tafsiran? Adakah kita nak membiarkan NGO sekular liberal ini memberikan tafsiran? Atau kita nak ke depan menawarkan alternatif ataupun solusi penyelesaian perspektif hak asasi manusia mengikut Islam? Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Kita akan berhenti untuk kudapan sarapan pagi. Mohon maaf di atas sebarang kesilapan, dan kita harapkan dapat ada perbincangan selepas ini tentang kluster-kluster yang kita akan bincangkan. Okey.